Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita berdoa dengan umum kitab Al-Fatihah. Ya berbahagia Tuan Imam Abu Bakar Kuasa Masjid, sahabat-sahabat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan solat secara berjemaah dan sama-sama kita bertahlil untuk saudara kita yang meninggal hari ini. Ya, dua orang meninggal hari ini. Inilah palu. Nah, kalau ada meninggal rapat-rapat. Kan? Sejak hari ini ada besok ada pisau juga ni dalam masa minggu. Buatnya silap malaikat di rumah kita nanya. Ya. Ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saudara kita yang meninggal hari ini. Ya. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa dia? Takkan mati kita selagi mana rezeki yang Allah tetapkan pada kita tu ada. Allah tak cabut nyawa kita selagi rezeki yang Allah tetapkan ada pada kita. Mana habis dah rezeki kita, habis. Ya, Allah akan angkat kita. Ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila meninggal saja, tak ada apa dah. Ya, tak ada apa yang boleh kita buat. Putus hubungan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kecuali ada 3 perkara yang biasa disebut. Iza mata ibnu Adam inqata amalan. Bila mati anak Adam, habislah amal dia, habis. Kecuali 3. Ya, sedekahun jariyah, sedekah yang berkekalan. Sedekah ada yang berkekalan, ada yang tak. Sifat sedekah yang berkekalan ni maknanya apa yang kita buat tu dia kekal, ada sampai bila-bila. Nah, mudah ya. Ya. Saya masa duk tahlil ni tengok nak siap dah ni. Ya. Nak siap dah ni. Tapi kalau ada lah satu bata ni saya punya, Allah SWT dah. Betul tak? Kalau ada dalam batu ni saya punya satu, Imam Rahmat satu, Cik Murad satu, Wak Mahak satu, contoh. Kalau ada lah semua orang dalam ni ada satu seorang bata, cukup dah. Bukan cukup maknanya Allah seronoknya datang tengok ni baru ni. Kalau ni lah aku punya. Kalau, perkataan kalau ni masalah lah ni. Kalau kita lapik dengan benda, kalau aku tak buat macam ni takkan berlaku macam ni, tak boleh buat, haram hukum dosa kita menggunakan istilah kalau. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kita nak buat, kita nak sebagai satu motivasi kita bersamalah. Ya, bila saya tengok tadi dalam masjid ni tuan-tuan, kalau lagi jelah, tapi kalau ni satu motivasi. Kita tak nak kalau benda yang dah lepas, dilarang oleh Nabi SAW. Kalau aku tak pergi masjid, tak hilang. Kalau aku tak pergi bahau, tak mati anak aku aksiden. Perkataan tu dilarang oleh Nabi SAW. Kita tak meletak takdir itu pada Allah, kita meletakkan takdir itu atas kita. Itu dilarang tak boleh. Tuan-tuan cuba bayangkan dalam masjid ni, bila kita tengok ada benda tu kita punya. Seronok tak? Ya? Dalam masjid ni, masjid kita ni, yang kita semayang ni, kita semayang, tapi dalam masjid ni ada benda yang masjid ni, ini aku punya, aku wakaf. Tapi diam-diam sudahlah. Nah, masjid ni ada 50 Quran yang orang baca lepas main subuh ni. Satunya aku punya, aku letak kat situ. Aku sedekahkan, aku wakafkan dalam masjid. Masya-Allah. Sejadah ni banyak-banyak ni. Dalam banyak-banyak sejadah ni aku punya ada satu. Agak-agak dalam masjid ni ada tak benda yang kita punya? Adakah kita harapkan kerajaan semua? Tak. Ni kita nak sampai tahap macam tu. Tahap
Pengorbanan orang dulu-dulu, dia nak buat masjid, dia gotong royong. Nah, dia nak buat satu wakaf, dia nak satu pondok, dia gotong royong. Dia nak buat apa pun dia gotong royong. Maknanya dia ada saham kat situ. Ada? Kita tengok masjid kita ni, kita yang duduk semayang dalam 30 tahun, 40 tahun kita duduk semayang sini. Alangkah seronoknya kalau ada benda yang kita punya, kita rasa tak kira lah sekecil-kecil benda dah, sekecil-kecil benda. Maknanya tuan-tuan, maka Allah SWT, itu nama dia sedekah jariyah. Sedekah yang berkekalan, yang kita tengok benda kebaikan yang kita buat di sana, adanya yang kita punya di sana. Tak dapat di masjid, contoh pondok bas orang nak buat. Nah, ataupun signboard kampung selamat datang ke Palu. Ada tenaga kita kat sana. Gotong royong kita tu ada di sana. Kalau tak ada rugi kita, tuan-tuan. Ya? Tak ada kita rugi. Jadi tuan-tuan, maka Allah SWT ini sebagai satu, mungkin sebagai satu untuk azam kita bersama, insya-Allah. Nah, contoh paling mudah lah yang kita tak buat. Saya tak buat ni, saya cerita ni saya tak buat. Jadi kita kena fikir, mungkin kita boleh buat bersama. Masuk bulan, habis bulan jumpa bendahari. Nak jumpa bendahari kita lah kan. Dan bil air bulan ni saya bayar. Kita tak buat lagi tu. Betul tak? Kita masing-masing, alah duit masjid banyak. Apa masjid duit banyak buat apa? Tak. Duit banyak masjid bukan duit kita. Tak, duit kita RM2.5 je hari Jumaat. Itu pun tak tahu pergi buat beli kipas ke, bayar bil ke, tak tahu, kita tak tahu. Maknanya ada benda yang kekal. Ya, insya-Allah tuan-tuan sama-sama lah kita buat. Sama-sama. Ada satu amalan, satu orang sahabat saya, dia jutawan. Ingat dia jutawan. Dia ada kilang 78, bukan kilang. Dia ada projek yang dia buat 9 ke apa tak. Kilang air batu kat sini, ni ada dia punya. Dia cerita masa duduk borak-borak minum, masa pelajar, masa sama-sama belajar. Lepas tu kita jumpalah dia. Dia kata benda mudah yang dia buat. Ya, benda mudah yang dia buat, dia kata apa dia? Dalam kereta dia ni, ada sejadah. Sentiasa ada sejadah. Mana dia pergi tempat R&R ke, tempat Petronas ke, tempat apa yang dia rasa semayang, Allah busuknya. Kan kita pergi semayang R&R mana-mana kan, Allah bau kepam. Dah semua orang sujud basah-basah semua, tak masam bau. Nah, dia tak bising. Kita, apa orang R&R ni, apa Petronas ni tak jaga dah surau. Dia tak, dia senyap-senyap, dia ambil sejadah tadi, ditukar dengan sejadah dalam kereta dia letak. Dia balik basuh. Kalau ada masa dia pergi, dia tukar balik. Kalau tidak, dia pergi tempat lain, tak tukar. Itu kerja dia. Seorang lagi dia buat apa dia? Paip. Dalam kedai RM2 itu dia beli paip. Ini saya semua saya tak buat. Bukan cerita saya nak buat. Ya. Dia beli paip yang kalau buka air itu dia ada kipas tu kan. Maknanya air dia tak mancuplah keluar. Ada dalam kereta dia stok. Nah, dia beli 20, 30. Kedai RM2 je dia kata. Kedai Pakcik Eko kan, Bahau. Mana dia pergi masjid, dia letak. Allah, simple sangat. Dia letak benda tu. Ya? Ada yang buat paip air, tuan-tuan. Nak cerita mudahnya kita buat paip air panjang-panjang ni setiap dengan skru yang kedai RM2 tu kan. Mana pergi tandas masjid, mana yang dia singgah, tandas tu tak ada paip tu, prak letak ikat. Masya Allah. Nah, setiap kali orang guna, orang manfaat, setiap kali orang manfaat, dia dapat saham, dapat pahala. Sedekah jariyah. Jadi kita tengok sama-sama masjid kita, mana-mana tempat kita rasa, biar kita rasa ada aku punya. Ya, walaupun sekecilnya ada aku punya. Mudah-mudahan itulah saham kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, doa anak yang soleh. Ya, dan istighfar, ada hadis lain istighfar orang hidup kepada mati macam kita buat tadi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunlah dia. Ampun dia tadi, Allah ampun dosanya. Ikhlasnya kita, Allah ampun dosa dia. Nah, kalau tak ikhlas tak ada lah. Tak ada ikhlas tak ada kita kan. Allah Akbar, tuan-tuan, tinggal saja kita ni. Tak payah sibuk nak besar, nak besarkan anak-anak dia fikir macam mana nak buat kepuk lah. Nak berlumba, nak buat kepuk, tak payah. Benda yang pertama kena bayar hutang dulu. Mana-mana hutang, ya,
kalau ayah kita kaki ngetek, dah tahu dah tiap-tiap hari itulah kedai dia, 1-2 kedai tu. Meninggalnya kita, anak kita kena pergi jumpa dia kedai tu. Ada dah ayah tu hutang dengan kau. Nah, biasa kita umum kat masjid kalau meninggal semayang kat rumah dengan masjid. Tuan-tuan, kalau ada ayah saya si mati meninggal dunia, tolong tuntut dengan saya. Berapa orang je tuan-tuan? Betul? Berapa orang je? Tak ramai. Nah, hutang ni mati syahid Allah ampun dosa kecuali hutang. Mati syahid. Dalam hadis ni kita baca sekejap nanti bab dosa. Ya, tak payah kita dah sibuk nak bumbur datang dengan seorang. Sini lah masjid ni, lepas pada kuliah saya luar tadi, luar masjid. Datang anak muda datang jumpa. Bukan pelajar. Ustaz, saya nak buat pupuk untuk ayah saya ni, sikit lagi tak cukup duit. Nampak? Ya, ayah baru 2-3 hari meninggal, anak ni fikir itu sumbangan besar bagi dia. Ya. Dia fikir itulah sumbangan besar. Buat apa? Nak buat kepuk ayah supaya cantiknya kepuk tersebut dia rasa inilah sumbangan yang aku boleh buat. Nah, itu salah. Saya kata apa? Tak perlu. Cukup sekadar mampu. Kepuk ni boleh buat untuk tak nak jatuh tanah. Ya, tanah tadi tak nak. Untuk itu, bukan untuk berlumba. Yang ni sebelah ni buat mama grade C, kita grade B lah. Nah, grade A lah. Orang ni tak ada kerusi, kita buat kerusi lah. Bukan itu. Itu tak ada satu sen pun dapat pada orang kita yang meninggal dalam. Ya, hutang dulu. Hutang besar-besar mudah orang tahu, hutang kereta ada. Tak bayar nak tarik. Hutang bank ada. Ada hutang yang ada cover insurans. Ada hutang tak ada cover. Tapi hutang RM5 nak pergi kedai runcit, nanti ada jalan, nantilah saya lupa buat duit nak RM5 ni. Sudah. Walaupun RM5 tetap hutang. Hutang prinsipnya hendaklah dibayar walaupun tidak dituntut. Besar hutang. Jadi hutang di dunia dan hutang, begitu juga dengan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesaikan yang tu yang mula-mula dulu. Ya, barulah pergi benda lain, tengok kalau ada haji dia tak buat lagi, buat pada haji pada umrah. Ya, buat bagi si mati, bayar hutang, barulah fikir bagaimana nak selesaikan harta pusaka. Ya, harta pusaka. Itu pun kalau dia ada lagi nazar dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan Allah ampunkan dosa kita semua dan saudara kita yang baru meninggal dunia tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan tentang dosa. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Aisyah, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhqaratil zunubi fa inna laha min Allah taala taliban." Ya Aisyah, awaslah dari dosa-dosa yang kecil, sebab pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut minggu lepas, ya, dosa ni ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, dosa besar ni mudah kita terasa lah. Dosa besar mudah terasa. Kalau orang berzina pada Allah, dia mudah terasa ni dosa besar dah. Jadi dalam kitab mengenal dosa besar dan dosa kecil, kita boleh tengok. Ya, apa dia dosa? Melanggar perintah Allah, sama ada perintah disuruh oleh Allah atau perintah yang dilarang. Ada dua. Kalau perintah itu suruh, itu juga perintah, dan ada perintah yang Allah larang. Tanda suruh, tanda larang, ini tanda Allah sayang, bukan Allah benci. Nah, seorang ayah yang dikata kau kena buat macam ni ke anak dia, kau jangan buat macam ni, maknanya dia sayang ayah dia, sayang anak dia. Kita sayang anak, kita cakap ada benda yang boleh, ada benda tak boleh. Ini. Nah, seorang suami sayang isteri, bagi tahu isteri dia, ini benda yang boleh, ini yang tak boleh. Nah, seorang guru bagi tahu anak murid dia, ini boleh buat, ini tak boleh. Maknanya ada benda yang diboleh, suruhan Allah, dan ada suruhan Allah yang dilarang, sifat dia. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, jadi melanggar perintah Allah sama ada kita langgar apa yang Allah suruh. Allah suruh apa dia? Semayang, kita langgar perintah Allah, Allah suruh.
Allah suruh apa dia? Allah suruh kita buat baik bersama orang Islam. Allah suruh apa dia? Banyak benda yang Allah suruh. Kita langgar, maka kita termasuk dalam dosa. Dan Allah suruh kita jauh daripada dosa, daripada maksiat, kita langgar, itu pun dikira dosa. Menurut jumhur ulama, dosa terbahagi kepada dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil. Ingat satu orang tanya kepada Tok Guru, kuliah macam ni bab dosa-dosa ni, Tok Guru, saya nak tanya Tok Guru, dosa kecil ni kita tahu dah, dosa kecil. Dia dalam belajar bab dosa kecil, mungkin kita akan sebut nanti. Saya nak tanya dosa kecil yang paling kecil. Apa dosa kecil yang paling kecil? Dosa besar yang besar syirik pada Allah, kita tahu kan? Ya, dosa yang paling besar, darjat yang paling tinggi dosa ni orang syirik pada Allah. Orang syirik pada Allah, Allah tak ampun dosa dia. Nanti mungkin kita boleh bincang tahap macam mana Allah bawa ampun dosa dia. Mengapa orang syirik pada Allah, Allah tak ampun dosa dia. Dan dia nak minta Allah ampun, bagaimana nak ampun dosa syirik. Tok Guru ditanya pada Tok Guru, apa dosa kecil yang paling kecil? Tok Guru senyum. Dia kata apa dia? Seorang lelaki bangun daripada tidur. Ini saya selalu sebut, saya rasa. Kita selalu sebut. Pelajar saya pun saya cakap. Seorang lelaki bangun daripada tidur pagi-pagi, bangun ambil kain pelekat ni, selimut. Selimut macam ni. Duduk depan rumah dia, tak duduk. Termenung. Tak tahu nak buat apa. Kerja tak, apa tak. Jenis orang pemalas lah. Senang bahasa mada mudah kita. Jenis bangsa pemalas. Susah pemalas ni tuan-tuan. Semat bukan main. Kasut berkilat, tapi menoreh malah. Bini yang menoreh. Dosa tu. Kalau dia lelaki, dia bukan dosa kecil. Kalau dia suami, siapa yang kena? Ya? Siapa yang kena? Kita tengok. Kalau dia suami bukan dosa kecil. Sebab tanggungjawab suami beri nafkah kepada isteri, beri nafkah kepada anak-anak. Tapi kalau dia bukan ada tanggungjawab, tapi malas. Sengaja malas. Itu dosa kecil yang kecil, paling kecil. Maknanya apa dia? Tak ada apa-apa. Ontok, kata orang Negeri Sembilan. Nah, ontok tengok. Tak ada apa. Tengok orang pergi kebun, dia cerita bab kebun. Kau menoreh berapa ekar? Dia tak menoreh pun. Tak, kau pakai baju apa? Travel on, apa nama tu? Okey ke tak? Tak. Tengok orang bawa pokok durian, dia cerita pokok durian. Dia tak tanam pun. Maknanya dia dah termenung pagi-pagi tak buat apa ni dosa. Bagi orang lelaki. Begitu juga dengan kita orang perempuan pun sama lah. Macam ni lah pun nak ditanya oleh Tok Guru. Dia tanya, seorang lelaki datang jumpa budak muda jumpa Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, tolong doakan saya, isteri saya lari daripada rumah. Isteri saya lari daripada rumah. Saya tengok Tok Guru ni senyap. Sekejap senyap dia. Senyap. Tak kata apa-apa. Senyap. Lepas tu dia angkat kepala. Dia kata orang perempuan ni, mak dia yang dia paling sayang, ayah dia yang dia paling sayang, mak dia yang menyusukan dia daripada kecil sampai besar, yang mengandungkan dia, yang melahirkan dia, yang susah payah dengan dia, dia sanggup tinggal mak ayah dia kerana lelaki. Dia tunjuk, kerana lelaki. Budak muda ni datang jumpa dia, nak minta doa Tok Guru, supaya doalah biar lembut bini dia lari. Pasal apa bini dia lari? Tok Guru kata, perempuan bila dia berkahwin, kerana cinta dia kepada suami dia, dia sanggup tinggal mak bapak dia yang dia sayang. Kerana cinta kepada lelaki. Maknanya kalau perempuan tinggalkan lelaki, pasti ada sebab pada lelaki, pada kamu. Itu pada kamu. Sebagai seorang suami yang tak beri kasih sayang yang sempurna pada isteri dia. Ataupun ibu bapa kamu menyebabkan dia lari, mertua, kan? Ataupun adik-beradik kamu yang menyebabkan dia lari daripada kamu. Tak sempat minta doa tu. Budak muda kata terima kasih. Turun. Tak. Terima kasih Tok Guru. Turun. Tak sempat habis. Maknanya istilah turun tak bertangga.
Dia kata apa, orang perempuan yang mana dia sayang mak ayah dia, datang orang pinang dia, datang berlaku angkat nikah. Oi, cinta itu buta. Kan? Sanggup tinggal mak ayah, itu fitrah. Nah, kerana cinta pada suami, tiba-tiba isteri dia lari. Lari pertama tadi salah pada diri kita dulu. Ya, salah pada diri kita dulu. Lepas tu barulah letak pada yang lain. Apa pergi melarat kat situ pula ni. Namun ini tidak bermakna kita boleh melakukan dosa kecil sesuka hati dan berulang-ulang kali. Dosa kecil pula dipermudahkan untuk dihapuskan. Dosa kecil ni mudah, Allah mudahkan untuk Allah ampunkan dosa. Namun dia bukan boleh kita ambil dia mudah. Sebabnya ialah dosa kecil yang banyak dan kerap dilakukan serta tidak dihapuskan segera boleh menjadikan hati ditutupi zan, iaitu titik dosa. Hati yang gelap sukar menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni putih bersih tuan-tuan. Umpama kain putih. Ya, satu dosa kecil kita buat, satu titik hitam. Tak. Sentiasa buat lagi makin lama makin banyak. Baju kita orang panggil apa tu yang hitam putih-putih? Tai lalat kan? Tai lalat alu-alu tu orang panggil apa? Tai lalat kan? Ya? Tai lalat. Tapi warna bukan lalat merah. Tai lalat. Dah sikit tak apa, kalau dah berkepam banyak penuh. Tak boleh pakai, malu je nak pakai kan. Dosa kita pun sama, sikit tak apa, lama makin hitam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sebab tu sampai satu masa orang akan buat dosa pada Allah, dia tak takut dah kepada Allah. Sampai satu masa dia buat maksiat pada Allah, dia tak malu dah pada orang. Dia tak kira imam ke siapa lah, peduli lah. Dia tak malu dah. Sebab tu dulu saya ingat lagi dulu imam. Dulu kan masjid kita ni ada satu poster, imam poster haram apa? Judi, denda 5,000 dan sebagainya kan. Poster tu tertampar dalam kebun Tok Imam. Poster tu ada tampar kat kebun imam. Imam letak kat parking mana-mana ustaz. Saya difahamkan imam terletaklah tempat pot judi tu kan. Imam ambil tampar poster tu tempat orang judi. Imam kita maramat ni. Letak sana. Besoknya ada kat kebun getah dia poster tu. Ustaz kata imam. Allahu Akbar. Sebab apa? Hati dia dah titik banyak rendam sabun biasa tak hilang tuan-tuan. Main sentak letaklah mesin basuh tak hilang, dia kena rendam klorok. Klorok pun kalau dogel, potong buang tanpa baju baru. Potong kain baru, maknanya macam tu kena salin kulit. Kereta kalau dah cat main biasa tak boleh, berkarat timbul kan. Kena potong terus, tukar atap tu, pakai atap baru. Macam tu. Allahu Akbar. Jadi hati kita ni tuan-tuan, tapi dosa kecil ni mudah dibersihkan. Ya, mudah dibersihkan. Kita beristighfar, Allah ampun. Kita ambil wudu, Allah gugur. Dosa besar ialah suatu perbuatan yang mendatangkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, mendapat hukum wuduk di dunia. Kita sebut minggu depan kan. Mendapat hukum wuduk di dunia. Hukum wuduk ni Allah jelas dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Itu adalah kesalahan tersebut dah dinyatakan dia punya hukuman, itu dosa besar. Yang kedua, mendapat ancaman azab yang pedih di akhirat, mendapat kemurkaan Allah, mendapat laknat Allah dan Rasulnya. Perbuatan-perbuatan yang dihukum sebagai dosa besar adalah berdasarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Antara dosa besar ialah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, antara dosa besar ialah kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyazu billah. Yang kedua ialah sihir. Orang yang terlibat dengan sihir. Sihir ni memang ada betul, ya, perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, dia panggil mukjizat. Ya, dan ada benda perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia biasa dengan bantuan jin dan syaitan, nama dia sihir. Ya, tak boleh kita kata tak ada sihir, tak boleh, sebab Nabi SAW pun pernah disihir.
Kan? Nabi sendiri pun pernah amalan-amalan sihir pun pernah berlaku zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir Firaun. Maknanya benda pelik, benda luar biasa, dengan bantuan jin dan syaitan namun dia sihir. Maknanya kita jangan heran, jangan rasa pelik, jangan rasa takjub. Bila mana kita pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kita pergi, belum kita jumpa dia, kita cakap dengan dia sepatah, belum cakap lagi dia dah cerita dah kat kita. Oh, kau ni dah 5 hari tak makan nasi dah tak boleh tidur. Mak ai, pelik ke? Pelik tadi, adakah amalan dia tadi kerana melibatkan syaitan atau jin? Kalau melibatkan syaitan dan jin, wal iyazubillah min zalik. Pergi jumpa bomo lain, bomo cerita yang lain, benda yang sama. 3 Tok Bomo, kita mula letak akidah kita pada dia dah, bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat bukan Allah, hebat dia dah. Hebat makhluk dah letak. Wal iyazubillah min zalik. Ada sihir banyak, sihir yang kita sebut sebagai santau. Santau angin dan sebagainya. Sebab itulah amalan-amalan ni kena ada juga sikit-sikit sebanyak. Dan kita baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Satu orang yang beramal dengan bismillah tadi, dia pergi kenduri kahwin. Selalu pun saya dah sebut, saya rasa dia pergi kenduri kahwin, diceritakan. Masa dia baris ambil pinggan, ambil nasi dia ambil saja nasi, dia letak dalam pinggan dia. Pinggan dia pecah, pam. Kejut dia. Semua orang tolong-tolong pergi ambil lain. Dia pun pergi duduk makan, seorang makan. Datang orang tua datang sebelah dia makan sekali. Borak-borak, dia kata, nak tanyalah apa amalan kamu? Tak ada amalan, tak ada apa. Last kali dia mengaku sendiri, dia kata saya tes ilmu. Maknanya orang tua tadi nak santau dia. Bahasa mudah, bahasa kita lah. Nak santau dia. Maknanya orang nak buat sihir lah kat dia, menyebabkan saya cuba sihir kamu tapi pecah pinggang kamu. Dia cerita, dia mengaku. Maknanya betul-betul berlaku. Ada benda yang memang tak ada kena-mengena pun dengan kita. Dia tu dengan kita tak kenal pun, tapi dia nak uji ilmu dia. Ada? Tak? Sebab itulah kalau kita belajar dalam bab perubatan Islam, ada yang kita ni disihir oleh jin, tak ada kena-mengena pun dengan manusia. Ada jin yang jahat sihir, bagi penyakit pada kita, ada. Tapi menyebabkan bila kita jumpa dengan orang lain, orang tu tuduh orang ni, sedangkan jin sendiri pun boleh sihir kita. Waliyazbillah min zalik. Panjanglah sedikit tuan-tuan. Derhaka kepada ibu bapa antara dosa besar. Derhaka pada ibu bapa. Wala takullah ma'uffin, wala takullah ma'uff. Jangan kamu kata pada ibu bapa kamu. Maknanya berkata ibu bapa ni tak ada tempat yang kita boleh tinggikan suara dia. Tak boleh kita lebih. Tak boleh langsung, sebab dia ibu bapa kita. Dosa besar. Tidak taat pada suami bagi isteri. Isteri wajib taat pada suami. Selagi mana suami tak menyuruh kepada maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi bahau, laki kata, alah tak payah pakai tudung lah. Tak payah pakai tudung. Pada waktu itu tak wajib taat. Tengok kau ni cantik, tak payah pakai tudung. Kita terbalik, kan? Kat kenduri kahwin tengok bini kita, tak jam. Ya ke bini aku tu? Kat rumah bedak sejuk dengan mentimun kat sini tidur. Mana kita nak lalu tengok? Kat luar, la ilaha Allah. Ya ke bini kau tu? Ya ke bini aku? Itu terbalik. Rumah tak ada, sedap kutuk dia kan? Iya, tak boleh. Boleh tak kita rumah berhias, boleh dibenarkan. Sampai rebonding, nak luruh ke rambut, boleh untuk suami. Tak ada masalah. Sebab itulah hebatnya Islam. Dengan kalimah la ilaha illallah, aku terima nikahnya, halal segala-galanya. Hubungan di antara lelaki dan perempuan. Tak ada aurat. Orang perempuan dengan suami dia tak ada aurat. Kita dengan isteri tak ada aurat. Seorang perempuan dengan ayah dia ada batas aurat. Orang anak perempuan dengan mak ayah dia ada dengan ayah dia ada batas aurat di antara pusat hingga lutut.
Dia boleh menyusukan anak dia, cucu kita lah kan, depan kita tak ada masalah. Tapi batang aurat dia, pusat hingga lutut dia kena jaga. Tak boleh dia pakai seluar pendek kecil-kecil depan dalam rumah, tak boleh. Walaupun depan ayah dia, itu aurat bagi anak perempuan. Ada batas aurat. Orang perempuan sesama perempuan, tetapi orang perempuan tu bukan Islam, ada batas aurat. Orang lelaki sama lelaki ada batas aurat. Bukan kita kata aurat lelaki aurat ni dengan perempuan je. Kena ingat. Kita silap, aurat ni orang lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki tak. Ada batas aurat di antara lelaki dengan lelaki. Sebab itulah tak boleh kencing tepi jalan pun. Tak kencing tepi jalan jenis kat layar kereta. Tak boleh. Walaupun tak nampak anunya, perangainya nampak. Jangan ambil mudah. Mana tadi? Tidak taat pada suami bagi isteri, meninggalkan ibadah fardu dengan sengaja, tinggal dengan sengaja bab semayang, tinggal ambil mudah. Tinggal dosa besar. Tak apalah, qada lah. Nah, sibuk sikit tak semayang. Sibuk sikit je. Nah, sibuk sikit. Sibuk apa? Buat tahlil kat rumah. Ajak orang masjid tahlil, tak semayang dia, sibuk masak. La ilaha. Tahlil tu benda baik dah. Dah buat kenduri arwah, tak semayang, tinggal semayang. Dosa. Kita baca sikit lah, minta maaf kita baca sikit. Maksiat kemaluan seperti zina dan liwat. Maksiat yang melibatkan kemaluan tu dosa besar. Apa-apa maksiat yang melibatkan kemaluan. Tak kira dia onani ke, tak kira dia melakukan persubahan dengan binatang ke. Ya, dosa besar. Menukar jantina dosa besar. Tukar jantina jadi mak sajat. Lari dah pula dia kan. Sajat lari kat Thailand. Sepatutnya tak payah lari lah. Duduk di Malaysia, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lari ni maknanya dia engkar arahan supaya bertaubat. Nah, tukar jantina, Nabi tak mengaku umat. Ada orang yang dilahirkan, kalau salah betulkan. Kalau ada orang sebagai khunsa, khunsa di dalam Islam ada. Lahir ke dunia, dia ada dua jenis kemaluan. Ada perempuan, ada lelaki. Nama dia al-khunsa. Ada hukum khunsa dalam Islam. Sebab itulah Allah jelas letak fiqahnya al-khunsa macam mana. Bab mandi jenazah khunsa macam mana. Bab pengurusan jenazah khunsa macam mana. Ya? Dia ada kedua kemaluan. Ada bila dua berlaku, kebiasaannya ada yang fungsi, ada yang tak berfungsi. Mana lebih dia? Badan ganas, tegak, kasar, tapi lebih pada perempuan, maka doktor akan buang. Doktor buang, jadilah dia perempuan. Hukum fiqah dia ke atasnya hukum perempuan. Walaupun dia lasak. Yang tak boleh duduk kat palu menoreh elok-elok, nak meracun elok-elok, membaja elok-elok, pergi KL 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, balik-balik lain dah jadi haram. Nabi kata bukan ummati, bukan di kalangan umatku. Nabi tak mengaku umat. Allah bertaubat selagi dia tak bertaubat pada Allah, confirm. Sebab Nabi tak mengaku umat. Orang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Pening juga kan kalau lelaki jadi perempuan. Kalau dia mati macam mana? Pening. Nak suruh bila wanita mandikan, pengsan, gosok. Nah, kalau perempuan jadi lelaki, nak suruh orang lelaki mandikan, tak termandi. Imam Malik, zaman Imam Malik atau zaman Imam Amal, orang tengah mandikan jenazah, tiba-tiba tangan dia terlekat di kemaluan. Terlekat di kemaluan. Bincang-bincang nak buat macam tangan orang mandi tu lekat di kemaluan. Imam Malik, orang tu kata macam ni, kita kikir kerana nak menghormati jenazah, kita kikir orang perempuan, jenazah tadi, kulit jenazah tadi buat. Keluarga jenazah kata, keluarga si mati kata tak boleh.
Nak kikir bahagian ni, kalau panggil ramai-ramai, tanya ulama, ustaz ni, tanya ulama ni, dia kata gini lah, kita kikir dah buang. Macam kita lah lekat gam 3 second tu kan. Jangan main gam tu tuan-tuan. Gam tu tak boleh buat main. Gam tu kalau kena tangan kita walaupun 3 second, tak sah semayang tu. Kena hati-hati kalau main, siapa yang guna gam yang 3 second tu, titik yang jernih tu. Tak melekat macam ni, 10 minit lagi nak Jumaat tu. Tak hilang, kena kikir tu. Sebab tu kena hati-hati. Kena hati-hati gam tu. Yang jenis tu kan. Ya, titik kat sini meresap kuat tu. Itu kena jaga. Jangan ambil mudah. Kecuali kalau kita kerja itu. Kita kerja itu dimaafkan. Dia kena usaha untuk cuci dan dimaafkan. Kerja kita memang mengadap gam tu je. Orang pomen kereta kena minyak hitam datang masjid kan. Hitam-hitam. Kita jangan kata kau tak sah semayang minyak hitam penuh. Tak boleh. Sebab itu kerja dia. Tak apa dia cuci dengan sabun. Tapi kalau kita orang menoreh, tiba-tiba ada minyak hitam, kena cuci minyak hitam. Nampak? Kalau kita orang menoreh datang masjid bau lantun, tak apa. Dah kita memang kerja kita itu. Tak. Tiba-tiba Ustaz Luqman bau lantun. Kacau. Pelantun. Orang tengok saya, Ustaz, menoreh? Menoreh. Dah peneroka ramai bencin saya menoreh. Ya. Ramai orang percaya, kena kelentong semua. Tak ada tuan-tuan, mata Allah. Jadi ada orang kata kena potong jenazah, keluarga jenazah tak setuju. Ulama ni kata kena potong orang yang mandi tadi, potong tangan dia. Potong tangan dia mana? Kulit dia. Siapa nak? Dia mati, aku hidup, sakit dia mati. Ramai-ramai ijtihad tadi, kena tanya Imam Malik. Cari Imam Malik. Imam Malik kata sebat orang yang mandikan jenazah. Sebab dia qazah, hukum qazah. Imam Malik ijtihad sebab orang yang mandi, bukan sebab watan kuat-kuat, ambillah syarat sebab dia 40 kali sebatan. Selesai sebab Allah buka tanggal. Terbuka. Dia cerita pada Imam Malik, masa aku mandikan jenazah tersebut, hati aku kata dia ni zina, dia ni orang ni penzina ni. Hati dia menuduh orang baik melakukan zina, takdir Allah lekatkan terus tangan dia di jenazah. Masya-Allah. Sebab itulah orang hidup dosa dan antara dosa besar ialah menuduh perempuan yang baik berzina. Hukum dia qazah dalam bab hudud, hukum qazah 40 kali sebatan. Ya? Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Syak dah ni, marah orang ni kan. Membunuh, kita bacalah laju, minta maaf. Tak apa nak marah sekali kalau salah tak apa lah. Membunuh termasuk gugurkan kandungan. Bunuh termasuk gugurkan kandungan pun dosa besar. Minum arak dosa besar. Makan riba, mencuri, maksiat lidah seperti fitnah, mengumpat dosa besar. Berjudi, memakan hasil judi dosa besar. Curi, timbang, makan harta anak yatim, bakhil dan dengan harta, tenung nasib, mendedah aurat serta tabarruj. Tabarrujnya make-up. Bermake-up berlebihan macam orang jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah disebut. Ya, tabarruj, mendedah aurat dosa besar. Ya, nampak aurat lain, tengok aurat orang tu, saya tengok kiri itu dikata dosa kecil. Ya, kita melihat aurat orang itu dosa kecil, tetapi dedah orang yang dedah aurat tu dosa besar. Tak melihat aurat perempuan ni kadang-kadang teruk. Duduk depan pasar raya menyusu anak. Duduk tangga kat bilion kan, bawah tu menyusu anak, kita lalu. La ilaha illallah. Adakah kita dosa? Tak dosa kita. Tapi tengok lagi. Tengok. Nak confirmkan ya ke menyusu, ya ke menyusu, itu dosa dah kita. Tapi perempuan tu lah, la ilaha illallah. Sifat malu dia tak ada. Last sekali saya, maksiat hati seperti takabur, riya, ujub, sum'ah, riya. Maksiat hati pun dosa besar. Tinggal sembahyang, ini dosa besar tadi. Tinggal solat Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, dosa besar. Ni dah buka tadi sekarang. Dah buka sampai penuh masjid. Siapa tak datang 3 kali, dosa besar dia. Ya? Tak datang 3 kali berturut-turut. Dan banyak lagi dosa besar yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, banyak lagi dosa besar ya dalam Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita last, orang perempuan ni kadang-kadang kena pesanlah pada cucu, pesan pada anak. Ya, kena ada sifat malu. Saya pernah mengajar, dijemput oleh GPW, bukan kat sini, kat luar. GPW mengajar perempuan semua. Ya, masa tu muda-muda lagi, ganteng-ganteng lagi kan. 10 tahun lepas lah, 10 tahun lepas. Kita masa tu muda lagi. Mengajar duduk macam ni kan, duduk. Tengah-tengah mengajar budak ni menangis anak dia. Dia pun netek anak. Dah bila makcik ni kita pusing macam ni. Terus sekejap makcik ni pula lah selak anak dia pula surat lagi. Jadi tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti terus kita. Berhenti terus. Berhenti, saya kata, kacau. Ya? Jadi saya rasa setakat itu saja, wallahu ta'ala. Saya berhenti. Ya? Jadi tuan-tuan, setakat itu saja, wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.